Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris untuk Game Week 11. Fulham tewas 1-0 kepada pasukan Manchester United. Brentford mengatasi pasukan West Ham 3-2. Burnley tewas 0-2 ke atas pasukan Crystal Palace. Everton seri 1-1 dengan pasukan Brighton. Manchester City menang mudah 6-1 ke atas pasukan Bournemouth. Sheffield United menang 2-1 ke atas pasukan Wolves. Newcastle United menang tipis 1-0 ke atas pasukan Arsenal. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Manchester United berjaya bangkit daripada 2 kekalahan. Manchester United akhirnya lega apabila mereka berjaya menang ke atas pasukan Fulham 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Craven Cottage semalam. Mereka begitu hampir untuk berada di depan seawal minit ke-8 menerusi jaringan Scott McTominay, tetapi dinafikan oleh VAR kerana dia berkedudukan offside. Percubaan demi percubaan dilakukan oleh kedua pasukan, tetapi mereka terus buntu untuk menejah jaringan lawan masing-masing. Manchester United akhirnya lebih bernasib baik apabila berjaya menemui gol kemenangan pada minit ke-91 melalui jaringan daripada Bruno Fernandes hasil bantuan daripada Facundo Pellistri. Gol tunggal tersebut sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat pasukan Manchester United dan memberikan kemenangan ketiga untuk mereka di tempat lawan. United kini berada di tangga ke-8 Liga, mengumpul 18 mata selepas 11 perlawanan dan akan meneruskan aksi UCL pada minggu ini dengan menentang pasukan Copenhagen di tempat lawan. Brighton gagal lebarkan rekod kemenangan dalam saingan EPL. Brighton gagal melebarkan rekod kemenangan mereka dalam aksi EPL selepas hanya mampu seri 1-1 dengan pasukan Everton dalam perlawanan yang berlangsung semalam. Mereka turun berkunjung ke Goodison Park untuk mencari 3 mata penting selepas kali terakhir berjaya mendapatkannya ketika menang ke atas pasukan Bournemouth pada 24 September yang lalu. Tuan rumah bagaimanapun berjaya mendahului melalui Mykolenko seawal minit ke-7. Brighton hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14, tetapi VAR menafikannya akibat offside. Penguasaan bola jelas milik Brighton, tetapi ketumpulan mereka sering menjadi masalah untuk mereka menyempurnakan peluang keemasan dan terhidang. Ketika perlawanan dilihat akan berakhir dengan keputusan berpihak kepada pasukan Everton, kesilapan Ashley yang memberikan kelegaan kepada mereka selepas pemain tersebut yang tertampan gol ke gawang sendiri untuk gol penyamaan pasukan pelawat. Brighton kekal di tangga ke-7 Liga dan Everton berjaya menjarakkan diri daripada zon penyingkiran dengan mengumpul 11 mata daripada 11 perlawanan setakat ini. Manchester City mudah belasah pasukan Bournemouth. Manchester City kini kembali di pesada Liga selepas berjaya membenam cabaran pasukan Bournemouth 6-1 dalam aksi yang berlangsung di Etihad semalam. Jeremy Doku nyata menjadi wira dalam perlawanan ini selepas dia menekukkan sebanyak 4 aksi dan juga 1 gol dalam perlawanan tersebut. Dia juga yang memulakan pesta gol City dengan gol pertama pada minit ke-30 hasil bantuan daripada Rodri. 2 jaringan daripada Bernardo Silva pada minit ke-33 dan juga 83 merupakan bantuan daripada Jeremy Doku. Doku hampir berjaya untuk menambah koleksi jaringan peribadi, tetapi rembatannya terbias terkena Manuel Akanji pada minit ke-37 dan jaringan tersebut diberikan kepada pemain pertahanan tersebut dengan akses menjadi miliknya. Doku sekali lagi membantu Phil Foden untuk menjadikan gol kelima pasukan City pada minit ke-64 sebelum Nathan Ake memastikan kemenangan 6-1 milik mereka dengan jaringan pada minit ke-88. City kini mendahului Liga dengan 27 mata, kurang 1 mata berbanding pasukan Spurs yang akan turun menentang pasukan Chelsea pada awal pagi Selasa nanti. Rekod tanpa kalah pasukan Arsenal lebur. Rekod tanpa kalah anak buah Mikel Arteta akhirnya lebur selepas mereka tewas 1-0 kepada Newcastle pada aksi yang berlangsung pada awal pagi tadi. Antonio Gordon nyata menjadi pemusnah dalam perlawanan tersebut selepas berjaya menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan itu pada minit ke-64 hasil bantuan daripada Joelinton. Arsenal sebelum ini ditunjukkan jalan keluar oleh pasukan West Ham ketika aksi Carabao Cup pada pertengahan minggu lalu masih terbawa-bawa dengan kekalahan tersebut. Tindakan penjudah yang kurang menjadi pada perlawanan ini menjadi antara punca mengapa mereka gagal menjadikan gol setakat ini. Dan ketiadaan Martin Odegaard di bahagian tengah yang terpaksa direhatkan akibat masalah kecederaan juga menjadi penyebab mengapa mereka kurang efektif di bahagian tengah. Namun gol yang dijadikan oleh Antonio Gordon itu dikatakan kontroversi kerana bola sudah pun keluar. Arsenal kekal di tangga ketiga Liga dengan 24 mata dan ia bakal menjadi peluang keemasan buat pasukan Liverpool untuk memintas kedudukan mereka jika berjaya menang mengatasi pasukan Luton dalam aksi EPL yang akan berlangsung pada tengah malam nanti. Kita saksikan keputusan Bundesliga pula.
Freiburg seri 3-3 dengan pasukan Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim tewas 3-2 kepada pasukan Bayer Leverkusen. Mainz kejutkan pasukan RB Leipzig 2-0. Bayern Munich menang 4-0 ke atas pasukan Borussia Dortmund. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Bayer Leverkusen kekalkan kedudukan selaku pendahulu Bundesliga. Bayer Leverkusen di bawah kendali Xabi Alonso semakin yakin untuk terus mendahului Bundesliga selepas merekodkan kemenangan ke-8 ketika menewaskan pasukan Hoffenheim 3-2 pada malam tadi. Mereka turun selaku pasukan pelawak nyata tidak memberikan apa-apa kebimbangan apabila berjaya untuk berada di depan seawal minit ke-9 menerusi jaringan daripada Florian Wirtz. Alex Grimaldo kemudian menggandakan kedudukan melalui gol kedua pada lewat separuh masa pertama untuk mereka mendahului 2-0 sebelum perlawanan tamat. Tuan rumah menggandakan asakan dengan berjaya memperoleh 2 gol pantas menerusi Anton Stach dan juga Weghorst pada minit ke-56 dan juga 58. Tersentak dengan kedudukan itu, Leverkusen terus mengasak kubu pasukan tuan rumah dan hasilnya gol kemenangan sekali lagi dijaringkan oleh Grimaldo pada minit ke-70. 3 mata penuh buat Leverkusen yang kini sedang mendahului Bundesliga dengan 26 mata. 2 mata di hadapan pasukan Bayern Munich yang mengumpul 24 mata selepas 10 perlawanan. RB Leipzig semakin jauh ketegalan daripada pendahulu Bundesliga. RB Leipzig gagal menggunakan kelebihan mereka yang diwarisi oleh ramai bintang muda selepas tewas kepada pasukan yang kini menduduki tangga kedua tercorok Liga dengan jaringan 2-0. Penguasaan bola jelas milik Leipzig, namun ketumpulan barisan serangan mereka menyebabkan mereka gagal menemui suntikan penjudah seperti mana yang diharapkan. Mainz berjaya mengekalkan kedudukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama dan memanfaatkan peluang yang terhidang pada separuh masa kedua dengan 2 gol pantas pada minit ke-76 dan juga 80 menerusi Lee Jae-sung dan juga Leandro Barreiro. Leipzig yang tewas menyebabkan mereka semakin ketinggalan jauh daripada pendahulu Liga dengan kini mereka hanya mengumpul 20 mata dan berada di tangga kelima. Kinwira Asi The Klassiker. Pertemuan dua seteru utama Bundesliga, iaitu pasukan Dortmund dan juga pasukan Bayern Munich, menyaksikan perlawanan tersebut berakhir dengan kemenangan milik pasukan Bayern dengan jaringan besar 4-0. Harry Kane nyata berada dalam kelasnya tersendiri apabila berjaya menjadikan hat-trick dalam aksi terbesar dua pasukan tersebut. Dayot Upamecano berjaya meletakkan pasukan Bayern di depan seawal minit ke-4 sebelum Harry Kane meletakkan mereka semakin selesa dengan gol kedua pada minit ke-9. Kane terpaksa menanti sehingga ke hujung perlawanan sebelum melekatkan hat-tricknya pada minit ke-72 dan juga 93 untuk memastikan kejayaan pertama Bayern untuk menewaskan pasukan Dortmund pada musim ini. Bayern kini dalam misi mengejar pasukan Leverkusen dan akan cuba untuk mengekalkan rentak kemenangan ini untuk tidak tercecah daripada sebarang mata penting dalam setiap perlawanan Liga nanti. Kita kasih di Serie A pula. Lazio tewas 1-0 kepada pasukan Bologna. Napoli menang 2-0 ke atas pasukan Salernitana. Inter Milan menang tipis 2-1 ke atas pasukan Atalanta. AC Milan tewas mengejut 1-0 ke atas pasukan Udinese. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. La Liga Spanyol, Atletico Madrid tewas 1-2 kepada pasukan Las Palmas. Real Betis menang 2-0 ke atas pasukan Mallorca. Barcelona menang tipis 1-0 ke atas pasukan Real Sociedad. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Rafael Varane berkemungkinan akan tinggalkan pasukan pada Januari nanti. Rafael Varane berkemungkinan besar akan meninggalkan pasukan pada jendela perpindahan bulan Januari nanti. Beliau kini sedang mendapat perhatian daripada bekas rakan pasukannya di Real Madrid, iaitu Cristiano Ronaldo, yang kini sedang beraksi untuk pasukan Al-Nassr di Arab Saudi. Jika benar perkara ini akan berlaku, maka ia akan membuka peluang untuk pasukan Manchester United untuk cuba membawa masuk dua pemain pertahanan, iaitu Antonio Silva dan juga Giorgio Scalvini. Thiago Alcantara akan tinggalkan pasukan Liverpool. Pemain tengah pasukan Liverpool, Thiago Alcantara, akan meninggalkan pasukan Liverpool pada penghujung musim ini, iaitu selepas kontraknya tamat nanti. Dia dilaporkan akan kembali beraksi di Sepanyol tetapi masih belum dapat dipastikan destinasi sebenar pemain tersebut. Real Madrid tegaskan pendirian untuk dapatkan Reece James. Real Madrid menetapkan pendirian mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Chelsea yang juga merupakan kapten pasukan iaitu Reece James. Mereka melihat pemain tersebut sebagai pengganti yang paling ideal untuk menggantikan Dani Carvajal yang semakin berusia pada ketika ini.
Luis Suarez bakal sertai Messi di Inter Miami. Luis Suarez dilaporkan bakal menyertai bekas rakan pasukannya di Barcelona, iaitu Lionel Messi, selepas bersetuju dengan segala syarat yang telah pun ditetapkan oleh pasukannya. Pada ketika ini, ia dijangka akan berlaku pada bulan Januari nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.